Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Waalaikumsalam cikgu. Salam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Aiza, Maizura, Hana dan Ayah ya malam ni. Sebelum kita mula tentang topik pembelajaran kita hari ni, cikgu nak kamu semua tengok dulu video yang cikgu dah sediakan ni. Rio. Calm down. Angkat lang. Oh, thank you. Tengah dari lang. Okey, semua dah tengok kan video tadi? Dah. Okey, Izzah. Masalah video tadi tu, Mr. Bean dia bina apa? Hot air balloon. Okey, pandai Hana. Fokus dalam kelas. Okey, lepas tu apa yang dia gunakan untuk terbangkan hot air balloon dia tu? Api. Okey, api. Dan masa dia selamatkan budak balon tu, dia nak turunkan, dia buat apa dengan api tu? Dia tutup api. Okey, berdasarkan apa yang video yang kamu semua dah tengok, siapa-siapa ada idea tak tentang tajuk yang kita nak belajar hari ni? Apa kot cikgu? Okey Hana, bagus. Idea Hana dah betul. Memang kita akan belajar topik besar tentang subtopik kita ni merupakan haba. Subtopik yang kita akan belajar hari ni ialah subtopik 9.3, prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Okey. Pertama sekali, jom kita tengok objektif pembelajaran yang kita nak capai hari ni. Ada dua je objektif kita, iaitu yang pertama untuk menerangkan bagaimana pengembangan dan pengecutan jirim berlaku. Dan yang kedua untuk mengaitkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Okey, pertama sekali yang kita kena faham dalam konsep pengembangan dan pengecutan jirim ni, setiap bahan yang terdiri pada zarah-zarah, apabila dipanaskan, zarah-zarah tersebut akan bergerak dengan lebih laju. Kemudian jarak antara zarah-zarah akan menjadi lebih jauh. Ini akan menyebabkan saiz satu objek itu bertambah. Dan situasi ini dikenali sebagai pengembangan. Dan yang kedua, apabila zarah-zarah ini disejukkan, ia akan bergerak dengan lebih perlahan. Dan jarak antara zarah akan menjadi lebih rapat dan menjadikan saiz objek tersebut kembali ke bentuk asalnya. Proses ini pula dikenali sebagai pengecutan. Okey, yang paling penting untuk kamu semua ingat dalam konsep pengembangan dan pengecutan ialah setiap zarah, tak kira dalam bentuk pepejal, cecair atau gas, akan mengembang apabila dipanaskan dan akan mengecut apabila disejukkan. Boleh kamu semua ulang balik apa yang cikgu cakap? Kembang bila panas, kecut bila sejuk. Lepas tu tak kisah Okey, pepejal Izzah, ke, semua dah. cecair ke, gas. Okey, bagus. Syabas anak murid cikgu, semua bagus. Jadi sekarang cikgu nak tunjukkan contoh bagaimana proses pengembangan dan pengecutan itu berlaku pada zarah pepejal, gas dan juga cecair. Nak tengok tak? Nak. Okay. Sekarang ni cikgu nak tunjukkan contoh pengembangan dan pengecutan pada pepejal. Okey, kat sini kita boleh nampak ini ada berbola besi dan ini ialah gegelung besi. Pada mulanya berbola besi ni boleh melalui gegelung besi ni secara mudah je. Tak ada masalah pun. Tetapi selepas saja berbola besi ini dipanaskan untuk beberapa minit, berbola besi ni dah tak boleh lalu dah dekat gegelung besi ni. Okey, sekarang cikgu nak tanya,
Maizura, Ya, cikgu. boleh kamu jelaskan tak kenapa berbola besi ni lepas dipanaskan tak boleh lalu dah dekat gegelung besi ni? Oh, sebab berbola besi tu dia dah mengembang bila kita panaskan dia. Jadi dia tak lepas nak keluar. Okey, pandai Maizura. Jawapan Maizura tu tepat sekali. Apabila dipanaskan, berbola besi ni akan mengembang dan menyebabkan saiz berbola besi ni bertambah. Jadi, dia tak muat dah nak lalu gegelung besi tu. Okey, jadi Maizura, cikgu nak tanya lagi satu. Ya, cikgu. Apa yang kita nak buat kalau kita nak berbola besi ni boleh lalu semula ke gegelung besi tu? Kita kena sejukkan berbola besi tu supaya dia mengecut. Jadi dia akan kembali kepada saiz yang asal. Okey, bagus Maizura. Bagus Maizura ni fokus dalam kelas cikgu. Okey, boleh faham semua? Cikgu, saya ada satu soalan. Okey, apa tu? Macam mana nak sejukkan bola tu? Bagus soalan Hana ni. Okey, sebenarnya ada banyak cara. Tapi yang paling umum, kita biarkan je lah dia kena udara persekitaran. Tunggu dalam 15 ke 20 minit, nanti dia akan sejuk sendiri. Tak pun, kita boleh rendam dia kat dalam air sejuk ataupun air ais. Boleh? Faham cikgu. Okey, semua boleh nampak tak? Dua mangkuk kat depan kamu ni. Boleh cikgu. Boleh nampak. Satu mangkuk ni, satu mangkuk ni berisi air panas dan yang sebelah ni berisi air ais ataupun air sejuk. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk proses pengembangan dan pengecutan yang berlaku pada gas. Sekarang kat tangan cikgu ada botol dan di hujung botol ni cikgu letakkan belon. Sekarang kita nak tengok apa yang jadi dekat belon ni bila cikgu letak botol ni dalam air panas. Tengok Minutes later. Okey, apa yang kamu nampak? Izzah, apa yang kamu nampak? Saya nampak belon tu jadi kembang cikgu. Okey. Tak kira lah apa pejar, cecair ataupun gas, apabila dipanaskan dia akan apa Izzah? Akan bergerak dengan Mengembang. laju. Betul Daya. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk apa yang akan jadi bila cikgu letakkan belon ni dalam ais. Minutes later. Apa yang jadi kat sini Hana? Belon tu mengecut cikgu. Okey, berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi, ini merupakan zarah gas. Okay, dalam botol ni ada gas. Jadi bila gas tu dipanaskan, zarah-zarah akan bergerak dengan lebih laju. Jadi jarak antara zarah akan bertambah. Ini menyebabkan belon ni mengembang. Sekarang cikgu nak tunjuk konsep pengembangan dan pengecutan pada cecair. Jadi kat dalam botol ni ada air berwarna. Dan cikgu dah rendamkan botol yang berisi air berwarna ni di dalam air panas. So sekarang kita nak tengok apa yang jadi. Minutes later. Okey, sekarang apa yang kamu boleh perhatikan yang jadi pada cecair berwarna ni? Cecair tu masuk dalam straw. Dia naik. Tu cikgu saya nampak dia naik sikit. Sikit je Okey, cikgu. bagus. Kamu boleh nampak yang aras cecair berwarna ni bertambah kan? Jadi kat sini siapa yang boleh terangkan apa sebenarnya yang terjadi? Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, Izzah, silakan. Saya rasa zarah cecair tu mengembang. Okey, bagus. Kenapa dia mengembang? Sebab dia panas. Okey, betul. Bagus, Izzah pandai. Seperti yang cikgu dah ajar tadi, apabila cecair dipanaskan, ia akan mengembang. Sebab itulah paras air berwarna ni bertambah. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan bila cikgu masukkan botol yang berisi air berwarna ni ke dalam mangkuk ais pula. Apa yang akan jadi? Minutes later. Okey, sekarang apa yang kamu boleh nampak yang jadi pada aras cecair ni? Turun. Turun, betul Ana. Okey, sekarang dah selesai eksperimen yang cikgu nak tunjukkan. Jadi sekarang semua boleh faham ke tak macam mana proses pengembangan dan pengecutan yang berlaku pada pepejar, cecair dan gas? Boleh nampak tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, kita ulang balik teori tu. Dia cakap apa? Yang pertama, apabila dipanaskan dia akan
Mengembang. Mengembang. Betul. Dan bila dia disejukkan, apa yang akan jadi? Mengecut. Kecil. Betul. Pandai anak murid cikgu. Okay, sekarang cikgu nak teruskan dengan pembelajaran kita yang seterusnya. Itu prinsip pengembangan dan pengecutan yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan seharian. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua tengok gambar yang ada dekat slide ni. Pernah tak kamu terfikir kenapa kabel elektrik tu digantung kendur? Pernah cikgu. Pernah. Tak tahu nak kaitkan dengan apa? Ya. Okey, sebenarnya keempat-empat gambar yang cikgu tunjukkan semua ni berkaitan dengan konsep pengembangan dan pengecutan jirim. Okey, sekarang cikgu nak terangkanlah satu-satu apa yang terjadi sebenarnya. Mesti semua nak tahu kan jawapan dia? Nah. Betul. Nak. Okey, yang pertama. Kenapa kabel elektrik digantung kendur? Okey, kabel elektrik digantung kendur sebab untuk mengelakkan kabel daripada putus apabila mengecut semasa cuaca sejuk. Okey, seterusnya. Ada siapa tahu tak macam mana termometer ni berfungsi? Bila dia panas dia naik. Apa yang naik? Dia punya apa tu? Yang tekak yang Mercury. Ya, merkuri tu akan naik bila panas. Jadi konsep dia pun sebenarnya sama dengan pengembangan dan pengecutan jirim ni. Okey, apa sebenarnya yang jadi? Merkuri tu sebenarnya tu sejenis konduktor haba. Jadi apabila dia menerima haba, dia akan mengembang dan apabila dia kehilangan haba, dia akan mengecut. Okey, seterusnya, kenapa ada ruang kecil antara penyambung rel pada landasan kereta api? Ruang kecil di antara rel kereta api ni untuk membenarkan landasan mengembang semasa cuaca panas. Ini untuk mengelakkan landasan membengkok ataupun bertindih semasa proses pengembangan itu berlaku. Okay, faham Faham. Okey. Dan seterusnya, pada jambatan keluli pun ada ruang pengembangan. Pada salah satu hujung jambatan keluli ni ada satu ruang kosong dan juga penggolek. Kenapa dia buat dia ciptakan sebegitu? Tak tahu. Tak tahu? Tak apa. So hari ni cikgu nak terangkan sebenarnya ruang yang dia sediakan, ruang kosong pada hujung jambatan keluli tu untuk membolehkan jambatan mengembang semasa cuaca panas. Ini untuk mengelakkan struktur jambatan pecah ataupun rosak. Seronok kan proses pengembangan dan pengecutan jirim ni? betul menarik sangat cikgu. Seronok. Okay. Sekarang cikgu rasa semua dah faham dan semua dah pandai kan dengan konsep yang cikgu dah ajar ni, konsep pengembangan dan pengecutan jirim. Sekarang cikgu nak tanya soalan tambahan. Okay, nampak tak apa kat tangan cikgu ni? Gelas. Betul tak? Betul Hana. Kat tangan cikgu ada 2 buah gelas yang bercantum dan tak boleh buka. Ketat. Masalah ni selalu dihadapi oleh ibu-ibu dan kaum wanita di dapur, terutama sekali pada waktu raya. Betul tak? Betul. Betul. Betul, cikgu. Semua mesti selalu tolong mak basuh cawan ni. Okay, sekarang ni cikgu nak kamu fikirkan satu jalan penyelesaian. Macam mana lah cikgu nak pisahkan 2 buah gelas ni? Saya rasa lah cikgu kan. Yang gelas B tu letak dalam air panas. Gelas A tu letak air sejuk dalam tu. So yang gelas A tu akan kecut, gelas B tu akan kembang. Okey, bagus Iza. Pandainya. Oh, Nak buat yeah. cikgu. Berikan tepukan buat Iza. Woo! Okey, untuk menguji kefahaman kamu semua, cikgu dah sediakan satu permainan. Sekarang kamu boleh buka Kahoot dekat Google. Dan sekarang cikgu nak share nombor pin Kahoot tu. Selamat menjawab. Kita boleh mula kan? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Kita terusnya. Antara berikut situasi yang manakah melibatkan pengembangan dan pengecutan jirim? Macam cikgu dah tunjukkan tadi lah, merkuri merupakan antara salah satu contoh
aplikasi pengembangan dan pengecutan jirim. Okey, seterusnya kita tengok. Rajah menunjukkan satu penyiasatan. Ramalkan apa yang berlaku selepas 5 minit. Okey, ini tadi eksperimen air berwarna tadi tu. Apa yang berlaku bila kita letak dalam air panas? Wah, semua betul. Aras air berwarna akan meningkat sebab cecair mengembang. Okey, soalan seterusnya. Soalan betul atau salah? Zarah-zarah pepejal bergetar dengan lebih cepat dan jarak bertambah apabila dipanaskan. Betul atau salah? Okey, semua jawab betul dan semua betul. Tahniah. Seterusnya. Soalan betul atau salah lagi. Isi padu cecair dan gas bertambah apabila mengembang. Betul atau salah? Okey, seorang jawab salah. Jawapan dia yang betul adalah betul. Sebab apabila cecair atau gas dipanaskan, dia akan mengembang. Jadi isi padu juga bertambah. Okey, seterusnya. Rajah menunjukkan 2 biji gelas P dan Q yang sukar dipisahkan. Okey, apakah cara untuk memisahkan gelas tersebut? Ni Izzah dah jawab tadi. Double point. Rendam gelas Q dalam air panas. Rendam kosong apabila diletakkan dalam air panas. Kerana jarak antara dalam air panas, rendam kedua-dua gelas dalam air panas. Okey, seorang jawab salah kat sini. Seorang jawab rendam gelas P dalam air ais. Okey, bagus. Semua betul. Kita kena rendam gelas P dalam air panas mengembang apabila diletakkan dalam air panas. Tak pun kita letakkan air dalam bola pingpong bertambah. Bagus semua. Okey, kita tengok siapa dapat nombor 1, 2 dan 3. Siapa nombor 3? Izzah. Tahniah Izzah nombor 3. Yeay. Nombor 2 dan nombor 1. Ding. Hana. Tahniah. Okey. Sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu nak buat sedikit refleksi tentang apa yang cikgu dah ajar pada hari ini. Okey, cikgu nak tanya Hana. Ya, cikgu. Okey, Hana. Konsep pengembangan dan pengecutan ni ada 2 benda paling penting yang kamu kena ingat. Yang pertama apa, Hana? Bila panas, zarah akan mengembang. Okey, bila sejuk, zarah akan mengecut. Okay, betul. Bagus Hana. Memang fokus Hana hari ni dalam kelas. Okey. Cikgu nak tanya Izzah. Ya, cikgu. Okey, apa yang terjadi pada zarah tu bila dipanaskan? Gerak lebih laju? Ya, betul. Lepas dia bergerak dengan berlaju, apa yang jadi antara jarak antara zarah tu? Jadi lebih jauh. Okay, betul. Lepas tu, objek tu pun? Akan mengembang. Ya, betul. Bagus, Izzah. Pandai. Okay, cikgu nak tanya Maizura. Ya, cikgu. Apa yang terjadi pada zarah-zarah apabila ia disejukkan? Maizura. Dia akan bergerak lebih perlahan. Okay, kemudian? Zarah tu akan menjadi lebih dekat. Jadi dia akan mengecut. Okay, betul Maizura, pandai. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua boleh aplikasikan konsep yang kita belajar, iaitu konsep pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan seharian. Dan semoga ilmu ini bermanfaat. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Bye-bye.